Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan asas sistem sosial Islam, dan standard kandungan adalah mengamalkan adab dan etika berasaskan sistem sosial Islam. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita lihat dulu apakah maksud sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam adalah sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Ustazah ulang, sistem sosial Islam adalah sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Dan ada 4 sumber utama sistem sosial Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan disampaikan kepada umat manusia. Manakala As-Sunnah adalah segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal atau akhlak. Manakala Al-Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum yang tiada nasnya dengan sesuatu hukum yang ada nasnya disebabkan adanya persamaan illah sebab atau hukum tersebut. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat Islam, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wal untha. Dan kami telah jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Okey, dan beramah mesra antara satu dengan yang lain, iaitu lita'arafu. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih berketurunan, yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan seterusnya kita lihat matlamat sistem sosial Islam. Okey, pertama matlamat sistem sosial Islam ini adalah yang pertamanya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam kita bersosial. Okey, sosial kita adalah untuk mendapat keredaan Allah. Okey, dan seterusnya melaksanakan tugas sebagai khalifah untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Kita sudah belajar minggu-minggu yang sebelum ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab khalifah. Okey, tanggungjawab hamba. Seterusnya melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan yang seterusnya mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, dalam kita bersistem, dalam kita bersosial, ada adab dan juga ada etikanya. Apakah yang dimaksudkan dengan adab? Adab adalah tingkah laku sopan, berbudi bahasa, pekerti yang halus dan mulia. Manakala etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Jadi di antara adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam, yang pertama adalah mesti berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perhubungan kita adalah atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam, di mana lebih mengutamakan kepentingan umum berbanding dengan kepentingan diri kita sendiri, individu. Dan yang seterusnya kita mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa dan menghormati kepelbagaian budaya dan adat resam yang ada dalam sesebuah masyarakat atau dalam sesebuah negara. Okey, kita lihat hak asasi manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia?
Hak asasi manusia ialah hak-hak asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Dan di antara hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam, kita lihat yang pertama adalah kebebasan beragama, kebebasan bersuara, perlindungan nyawa, kehormatan diri, pemilikan harta, keamanan dan keselamatan. Itu adalah di antara hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Dan kita lihat kebebasan beragama. Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Penganutan agama Islam adalah berdasarkan kerelaan hati setiap individu tersebut. Maksudnya tidak ada paksaan dalam untuk seorang itu memilih beragama. La ikraha fiddin. Dan Islam memberi kebebasan kepada anggota lain untuk mengamalkan agama mereka. Ini kita boleh lihat dalam negara kita. Okey, bagaimana kita lihat pelbagai agama yang diamalkan. Seterusnya, kebebasan bersuara. Islam menjamin kebebasan bersuara bagi mengemukakan pendapat masing-masing. Kita boleh bersuara sebab negara kita adalah sebuah negara yang berdemokrasi. Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti sebarkan fitnah dan juga mengadu domba. Sebab ini boleh menyebabkan sesebuah negara tidak akan ada keamanan. Dan yang seterusnya kita lihat hak asasi manusia seterusnya adalah perlindungan nyawa. Islam meletakkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang berharga. Okey, kita lihat bagaimana pelaksanaan undang-undang Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi nyawa manusia seperti qisas. Dan yang seterusnya adalah kehormatan diri. Islam mewajibkan manusia memelihara kehormatan diri agar kita tidak dipandang hina oleh masyarakat, oleh orang lain. Sebab itu kita lihat masyarakat Islam perlu menghindar perbuatan yang boleh mencemarkan maruah diri seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya. Dan hak asasi manusia yang seterusnya adalah pemilikan harta. Islam menganjurkan agar manusia berusaha meningkatkan taraf hidup dan mencari rezeki yang halal. Dan harta yang diperolehi hendaklah digunakan untuk menyara keperluan hidup seharian dan kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Okey, asnaf-asnaf. Dan seterusnya, keamanan dan keselamatan. Islam menjamin keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Keselamatan dan kebebasan golongan bukan Islam turut terjamin jika mereka tinggal dalam negara Islam. Jadi kita boleh lihatlah contoh yang hampir, yang memang dekat adalah di negara kita sendiri. Bagaimana orang-orang bukan Islam juga turut terjamin keselamatannya. Okey, dan yang seterusnya kita lihat apakah keistimewaan sistem sosial Islam. Keistimewaan sistem sosial Islam dia adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana menjalinkan hubungan dan pergaulan antara manusia berteraskan panduan wahyu dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan dan pentadbiran masyarakat bersumberkan kepada prinsip akidah, syariah dan juga akhlak. Pembentukan, pentadbiran. Okey, kepimpinan kita, kepentadbiran kita mestilah berdasarkan kepada prinsip akidah, syariah dan juga akhlak. Dan seterusnya bermatlamat untuk mencapai kesejahteraan dan kerohanian hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan keistimewaan yang kedua adalah menjaga hak asasi manusia, iaitu menjamin hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, persamaan darjat, hak untuk mendapat keadilan, pemilikan harta dan kebebasan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Seterusnya, merealisasikan keadilan sosial kepada seluruh ahli masyarakat, di mana berteraskan kepada prinsip keadilan dalam Islam. Dan yang seterusnya, dapat menyemai sikap saling memahami antara ahli masyarakat. Dan keistimewaan sistem sosial Islam yang seterusnya adalah menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat sejahtera, di mana bagi mewujudkan individu yang berkualiti, berperilaku mulia dan berakhlak terpuji adalah melalui pendidikan dan asuhan dalam keluarga. Maksudnya, pendidikan awal kita sebagai seorang manusia adalah bermula daripada asuhan daripada dalam keluarga. Melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa, yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan keharmonian institusi kekeluargaan merupakan asas kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Dan yang keempat, membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan. Keistimewaan sistem sosial Islam mementingkan penguasaan
ilmu pengetahuan dan beri peluang untuk mendapatkan pendidikan kepada seluruh ahli masyarakat, iaitu daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti dan ke akhirnya. Menitik beratkan pemupukan akhlak mulia yang dapat melahirkan perpaduan, kasih sayang dan perasaan hormat menghormati dalam masyarakat. Melahirkan individu yang terdidik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagai modal insan yang dapat menjalankan amanah untuk membangunkan negara pada masa akan datang. Sebab itu, membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia adalah penting untuk menjadikan sebuah negara yang membangun pada masa yang akan datang. Okey, itu adalah keistimewaan sosial Islam. Seterusnya kita lihat kepentingan sistem sosial Islam dari segi agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan. Apakah kepentingannya? Dari segi agama, kita lihat akan melahirkan masyarakat yang mentaati perintah Allah dalam kehidupan. Manakala dari segi politik, kita lihat sekiranya kita mengamalkan sistem sosial Islam, maka dia dapat menjamin kestabilan politik dan memastikan pemerintahan kita dapat dilaksanakan dengan adil dan amanah. Dan dari segi ekonomi, kita lihat menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan sistem jual beli dan pengharaman riba. Beri kebebasan kepada semua pihak untuk berusaha mencari harta dan memiliki kekayaan melalui secara halal. Dan kepentingan sistem sosial kita lihat dari segi pendidikan dapat membangunkan sistem pendidikan yang holistik yang meliputi ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Dan seterusnya kita lihat akan mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi kepentingan sistem sosial Islam dari segi perpaduan itu dapat mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati. Dan seterusnya bagaimana kita nak merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Okey, bila kita bercakap tentang merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan, kita akan lihat adalah tindakan kita, cara kita, bagaimana kita dapat merealisasikan, apakah tindakan kita, apa yang perlu kita buat. Okey, ini adalah di antara 3 contoh. Ada lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita realisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Contoh yang pertama adalah tindakan kita adalah dengan melalui aktiviti gotong royong, iaitu dapat membantu masyarakat setempat membersihkan persekitaran kawasan perumahan, memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat dan seterusnya mewujudkan suasana saling membantu untuk kebaikan bersama. Seterusnya kita lihat adalah program REMOVE, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Dia adalah di antara cara yang boleh kita buat untuk merealisasikan sistem sosial Islam, iaitu di mana REMOVE ini boleh menjalinkan hubungan baik antara murid daripada pelbagai kaum dan mewujudkan persefahaman antara murid berbilang bangsa dan agama, dan yang paling penting adalah untuk melahirkan perasaan saling menghormati perbezaan dan menghargai antara satu sama lain. Dan tindakan yang cara yang seterusnya adalah dengan sukanika, di mana dalam aktiviti sukanika dapat memupuk perpaduan dalam masyarakat, mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan dan yang seterusnya menjalinkan perasaan muhibbah antara peserta yang terlibat. Okey, itu adalah untuk tajuk sistem sosial Islam kita pada hari ini, dan InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung kepada tajuk yang lain. Seperti biasa, ada latihan yang Ustazah akan berikan kepada anda. Latihan pada hari ini yang pertama adalah berkaitan dengan simulasi ini. Ada 6 simulasi. Okey, dan di sini dia kata berdasarkan situasi berikut, nyatakan tindakan yang perlu diambil sebagai langkah merealisasikan adab dan etika berasaskan sistem sosial Islam. Jadi berdasarkan simulasi ini, latihan anda yang pertama, berdasarkan simulasi ini, Ustazah mahu anda jawab dalam bentuk kebat. Okey, iaitu mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Memandangkan pelajar ramai yang lemah dalam kebat dari segi teknik menjawab. Jadi Ustazah nak anda buat simulasi ini. Ada 6 simulasi dan anda jawab dalam bentuk kebatnya, ke-6 simulasi ini. Okey, itu adalah latihan yang pertama.
Dan latihan yang kedua adalah uji diri ini. Okey, dan kalau kita tengok lihat uji diri ini, Ustazah harap bila soalan uji diri, Ustazah minta anda salin balik semula soalan lah. Okey, kemudian bagi jawapannya. Okey, berikut adalah sumber sistem Islam kecuali. Okey, kecuali apa? Kalau anda kata kecuali C, okey, anda tulis C. Kecuali apa? C, tulis kiasnya. Okey, dan yang seterusnya bagi soalan nombor 4, huraikan 3 kepentingan sistem sosial Islam. Bila ada perkataan huraikan, perkataan jelaskan, mesti ada isi dan ada huraian. Ada kata hubungnya. Okey, dan yang seterusnya, soalan nombor 6 adalah soalan kebat. Okey, berdasarkan gambar di atas. Saya rasa gambar di atas adalah gelandangan. Okey, huraikan tindakan anda untuk merealisasikan keadaan sosial dalam membantu golongan tersebut. Okey, apa tindakan anda untuk merealisasikan orang-orang yang tidur di jalanan, di bawah-bawah jambatan dan sebagainya. Okey, itu ada 2 latihan untuk anda pada hari ini. 1 simulasi dan 1 lagi adalah uji diri. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jadi untuk itu hari ini Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.